Ini adalah lagi satu video khas untuk anda daripada Casio Malaysia. Terima kasih Casio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak terangkan kepada anda satu kemahiran yang cikgu rasa amat luar biasa sampai ia dapat menjimatkan masa dalam peperiksaan yang begitu banyak sekali menjadikan 2 minit menjadi 10 saat sahaja. Apa dia cikgu? Kita nak isikan jadual dalam hukum linear menggunakan spreadsheet yang ada dekat dalam menu. Kalau kita tengok nombor 8 spreadsheet. Jom kita mulakan serta-merta. Kalau adik tekankan menu dan ambil nombor 8 ataupun pergi kepada nombor 8, boleh tekan sama dengan atau 8, cikgu dapat jadual yang rupa dia seperti ini. Kita ada beberapa lajur sampai E sahaja. Kalau cikgu pergi ke kanan sekali, kita akan jumpa huruf E dan baris kita 1 sampai yang ada dekat skrin sampai 4. Tapi sebenarnya dia boleh pergi sampai 45. Tapi jangan risau, kita tak pakai sebanyak itu. Kita pakai paling banyak dalam 7 ataupun 6. Ya, so macam mana kita nak isikan benda ni cikgu? Mudah saja, mudah saja. Cikgu terus demo berdasarkan contoh yang kita akan nampak dalam soalan paper 2 SPM Hukum Linear. Ini adalah contoh 2018. Kita ada X, nilai-nilai X dan nilai-nilai Y. Dan dia suruh berdasarkan jadual, bina satu jadual baru. Bagi nilai 1 per X dan Y kuasa 2 per X. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ikutkan, korang kena ambil 1 bahagi ni, 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 1. Semua nak kena kira dan isikan dekat sini nilai dia. Lepas tu yang kedua ni mencabar. Y kuasa 2 baru bahagi dengan X. So bayangkan, korang kena tuliskan 4.47 kuasa 2, lepas tu bahagi dengan X. Ni kuasa 2 bahagi dengan X. Ni kuasa 2 bahagi dengan X. So banyak sangat masa. Cikgu rasa hari tu cikgu kira dalam 4 minit cikgu nak siapkan jadual ini. Gunakan cara yang manual. Tapi dengan bantuan Classwiz spreadsheet nombor 8 kita boleh isikan dan dia akan tolong kirakan dengan sekelip mata saja dua-dua nilai jadual baru ini. Nak tengok tak? Jom. First of all, cikgu akan isikan semua nilai X ini tapi dalam bentuk menegak ya. Menegak. Dan Y pun sama, menegak. Isikan macam biasa. Pergi dekat tempat yang pertama. Masukkan 1.25 sama dengan 1.43 sama dengan sampai habis 2 2.5 4 dan juga 5. Kemudian pergi ke kanan, naik ke atas sampai ke atas sekali. Nombor 1 pastikan dekat situ dan kita isikan yang B pula. 4.47 4.38 sama dengan untuk simpan 4.18 simpan 3.87 simpan 2.83 simpan 2.24 simpan. Setelah mengisi dua-dua lajur ini, sepatutnya anda dapat dekat dalam kalkulator skrin seperti berikut. Ya, kemudian untuk C dan D, kita perlu belajar sedikit saja langkah-langkah yang berkaitan. Kelas, kalkulator tadi menukarkan X menjadi huruf A, betul? Sebab dia pakai huruf A saja kat sini. So kita bagi sedikit tanda, ini adalah A dan Y ialah B. Kita nak buat 1 bahagi dengan X. Tapi 1 bahagi dengan X, X kita ialah huruf apa? Huruf A. Jadi dekat baris yang ini, cikgu akan tulis 1 bahagi dengan A. Sebenarnya cikgu nak buat apa? 1 bahagi X, betul? Kalkulator hanya tahu huruf A, B, C, D, E saja. Dan untuk yang D ni, cikgu nak buat Y kuasa 2. Y tadi apa? Y ialah B. So dia jadi B kuasa 2 bahagi dengan X. X kita ialah A. Baik, setelah kita mengisikan jadual, pergi kepada kolom C. Pergi ke kanan, naik ke atas, sampai ke atas sekali. Lepas tu, kita akan tekan option. Bila tekan option, dia akan bagi fill formula, value cell. Kita ambil fill formula. Maksudnya isikan formula. Formula dia ialah 1 bahagi X. Tapi kalkulator tak tahu huruf X. Dia tahu huruf A dengan huruf B. So, cikgu tulis 1 bahagi dengan A. Dan oleh kerana ini adalah sel yang pertama, tempat yang pertama, kita kena bagi rujukan 1 bahagi dengan A1. Sebab dia akan rujuk kepada A1 yang ini. Rupa dia akan jadi 1 bahagi alpha A1. Tekan sama dengan, alright, tekan sama dengan, dia akan pergi kepada range. Range maksudnya mula daripada mana ke mana. Cikgu akan tukarkan C1. C1 maksudnya dia akan mula mengisi maklumat dekat C1 sampai C yang ke-6. So kat belakang sekali ni cikgu padam, cikgu tulis C6. Sama dengan lagi sekali, dia terus bagi semua nilai-nilainya sebagai, wow, dah dapat semua ni dah. Laju gila. Pergi kepada kawasan D pula. Ke kanan, atas sekali, masukkan formula utama dia. Tekan option, fill formula, isikan formula nombor 1. Apa formula dia? B kuasa 2 bahagi dengan A. Tetapi, kalau anda tulis B sahaja, kalkulator bengong sebab B ni benda yang banyak. Cikgu kena bagi rujukan. B yang pertama. B1 bahagi dengan A yang pertama. Maksudnya, B kuasa 2 yang ni bahagi dengan yang pertama ni, A1. Pendek cerita, semua huruf-huruf dalam kalkulator mesti ada nombor 1. So, cikgu tulis, formula dia ialah alpha B1
Okey, B1 kuasa 2 bahagi dengan alfa A kuasa 2. Alfa A bahagi dengan alfa A1. Alfa A1. Tekan sama dengan, dari mana ke mana? Kita tekan butang kanan ya, butang kanan. Dari D yang pertama sampai D yang ke akhir sekali, D6. Tekan sama dengan, diterus bagi semua nilainya sebagai berikut. Masya Allah, kita dah selesai. Kita dah habis dah. Tinggal ambil maklumat ni, tulis sahaja balik dan ingat kelas. Nota penting. Jadual diisi dengan 2 tempat perpuluhan. Jadi kita bunda mana yang patut. Cikgu akan isi dua-dua maklumat ni laju-laju setelah dibundakan 2 tempat perpuluhan. Dah siap? Ni pula. 2 tempat perpuluhan. Alhamdulillah, sudah siap dah. Senang gila, cikgu tak payah kira satu-satu. Kalau tersilap, innalillah, Allahu Akbar. Yang ni kita serahkan kepada kalkulator. Alhamdulillah. Contoh lain tak nak tengok? Jom. Kalau anda nak clearkan semua ni, tekan option, turun ke bawah, delete all, nombor 3. Semua hilang. Senang gila. Okey, so cikgu nak masukkan yang baru. Macam biasa, tekan dalam kalkulator setiap satu ni, tapi secara menegak. 0.34, 0.43, 0.55, Sama dengan untuk simpan ya. 0.85, 1.08, 1.42. Dah habis masuk semua ni, cikgu pergi ke kanan, naik ke atas, tekan butang atas sampai dapat nombor 1 balik semula. Mulakan isi yang ni. 47.6 tekan, 2512, 2512, 1258, 417. Setelah itu, kita naik ke atas kepada C1 pula. By now, kalkulator paparan dia seperti berikut. Dan kita masukkan formula. Ingat apa langkah dia? Tekan option, fill formula. Isikan formula. Nombor 1. Macam mana nak tuliskan formula? Tadi yang X cikgu dah tulis sebagai huruf A dan Y cikgu dah tulis sebagai huruf B. Bukan cikgu dah tulis tapi diisi dekat tempat A dengan B. Kita nak log X kan? So maksudnya dia nak apa? Kat sini nak log X. Tak tulis 10 tak apa. X kita ialah A. Jadi cikgu tulis log A1. Ingat mesti ada nombor 1. Yang D pula apa? Dia nak log Y. Kita punya Y ialah B. So dia jadi log B1. Formula log. Untuk yang C ni tekan A1. Alpha A1. Tutup bracket. Tekan sama dengan. Dia turun bawah. Jangan tekan sama dengan tau. Kalau tekan sama dengan, nanti dia terus bagi untuk satu nilai saja. Sebab C1 tadi tak ubah sampai C6. Patutnya sampai C6. Tak apa. Lagi sekali. Fill formula. Formula dia ialah log alpha A1. Tutup bracket. Sama dengan. Yang bawah ni. Tekan kanan ya. Kanan. Sampai. Dia maksudnya apa tau? C1 sampai C berapa? So cikgu nak kira sampai C yang ke-6. Nak kira sampai C yang ke-6. Delete, gantikan C6. Tekan sama dengan poof. Lagi sekali. Poof. Wow, semua dah bagi. Ambil kau. Salinkan saja. Semua dah bagi. Cikgu tulis kat sini supaya lebih jelas. Pergi kepada D1 pula, tempat yang pertama. Tekan option. Isikan formula. Fill formula. Log B1. Cikgu tekan log. Jadi log kita tulis B1. Alpha B1. Tutup bracket. Sama dengan. Tekan kanan untuk tukar daripada titik yang pertama ni double dot dari D1 betul D1 sampai D6. So cikgu tekan kanan. Tukar jadi 6. Sama dengan. Ambil kau. Semua dah bagi. Sudah cukup dah. Cikgu boleh salinkan sini dalam masa berapa saat saja kan? Masya Allah. Bersedia? 1, 2. Jangan lupa untuk bundakan 2 tempat perpuluhan setiap satu ni. 1, 2, 3. Wah, dah siap dah. Alhamdulillah. Kita dapat jimat banyak masa. Masa lebih, apa lagi? Istighfar. Astagfirullah. Anda boleh dapatkan kelas Swiss original anda daripada Shopee, link dekat dalam description below. Jangan beli yang sebarangan ya, sebab banyak sangat ciplak yang dah ada dekat pasaran sekarang. Beli mahal sikit tapi selamat. Ya. Anda juga akan dapat RM5 diskaun dan juga dapat folder percuma. Comel lah folder ni. Ya, sila ke Shopee, link di description below. Buruknya. Kita ada beberapa lajur dan beberapa baris. Kita ada beberapa